Untuk muka surat 74, awak boleh baca sendiri. Yang Izzah akan tekankan ialah muka surat 75. Muka surat 75, kita bermula daripada atas. Yajri al-hiwar bainal muallimah wal ummi wa rayyan wa hum yunaqishun an masawi'i al-hatifi dzakiyyi lada talabah abra tawasulil ijtima'i. Kata apa? Siapa yang berlaku hiwar ni antara siapa? Kata yajri hiwar baina, di antara siapa? Al-muallimah wal ummi wa rayyan. Tengok dalam gambar pun ada 3 orang kan? 3 orang. Wahum, mereka ni buat apa? Yunaqishun. Yunaqishun, mereka ni membincangkan tentang masawi'il hatifiz zaki. Keburukan telefon pintar ladak talabah di kalangan para pelajar abra tawasulil ijtima'i. Abra melalui apa? Media sosial. At-tawasulil ijtima'i. Okey. Kata ahlan wa sahlan yu ummi Rayyan. Selamat datang Ummu Rayyan, ahlan biki. Selamat datang guru Ustazah Nur, Muallimah Nur. Uttala'tu ala ha'itiki Facebook. Dia kata apa? Wa tahaddati an fawaid wa adrar al-hatif al-dhaki lada tullabil madrasah wa arghabu an unaqishaha ma'aki. Maksudnya nak cerita tentang apa? Perbincangan tentang fawaid wa adrar al-hatif, faedah-faedah, keburukan telefon pintar lada tullabil madrasah, di kalangan para pelajar sekolah. Wa arghabu an unaqishuha, mengharapkan apa? Perbincangan bersama awak. Okey, ana sa'idah li asma'a ara'aki. Saya sangat gembira dan ataupun seronok untuk mendengar pandangan-pandangan awak. Okey. Seronok cerita apa? Kunna talibatil madrasah maka na indana al-hatifuz zaki. Kata. Sekarang ni, hakikatnya lah, kata sekarang ni sesungguhnya ni semua pelajar sekolah memang ada. Maka na indana al-hatifuz zaki. Maksudnya di sisi mereka ni, mereka memang ada telefon pintar. Kanas adatul ittisal ar-risalah. Dan dia jadikan tu apa? Alat perhubungan sebelum ni ada kanas adatul ittisal ar-risalah. Alat perhubungannya melalui surat. Kata, wa kana rajulul barid mubtasiman litaslimir wasail. Katanya ceritanya sebelum adanya sebelum adanya telefon pintar tu, kita nak berhubung. Alat perhubungan tu melalui surat. Wa kana rajulul barid, dan adalah orang lelaki postman senyum, dia nak hantar surat. Kata wa kunna ijtima'iyyat jiddan wa kuntum mu'addabatan wa tayyibatan. Okey. Ustazah tak berniat panjang sebenarnya nak menghuraikan apa yang ada dalam ni. Cuma yang ada dalam ni, ia adalah an-nusus, petikan berkaitan dengan al-hiwar, perbualan satu. Perhatikan apa yang ada dalam ni. Kana dah belajar, inna dah belajar. Jadi apa yang ada dalam ni, mana satu isim inna, mana satu isim kana, mana satu khabar inna, mana satu khabar kana. Okey. Seterusnya, kena tahu mana satu adawatul istifham. Adawatul istifham tu ialah kata tanya. Apa persoalan yang ada dalam ni? Kemudian, kena fahamkan teks ni, keluarkan isi penting. Isi penting apa yang ada dalam ni? Dan fahami betul-betul dia punya teks dia. Kemudian, buat isi penting. Contohnya, macam isi penting nak cerita pasal apa? Kalau ayat yang terakhir, contoh hasanannya Ummu Rayyan, dia dah cerita dah apa yang kotak yang kedua tu, kotak hijau, hasanannya Ummi Rayyan, ya Ummi Rayyan, inni alimatun, saya tahu, annal hatifaz zaki, sesungguhnya telefon pintar ni mudirrun li tullabil madrasah, sangat mudarat untuk
semua pelajar sekolah. Li'annahum ghafiluna fih. Sesungguhnya mereka ni lalai. Kata. Lepas tu Ryan pun kata, hal hadhil ma'lumat sahihah. Adakah ini maklumat yang betul? Li'anna ummi tasmahu li istikhdamahu tahta muraqabatiha. Dia kata sebab ibu saya membenarkan saya untuk menggunakannya di bawah pengawasannya. Maksudnya ibu dia kawal lah dia guna telefon pintar. Naam ya ibni, dia kata, ya wahai anakku, la syakka an khibrataka wasi'ah khassah. Dia kata, memang tidak boleh syak lagi lah. Semua kebaikan tu memang sangat meluas. Khususnya fi ijabiyah wa salbiyah dalam perhubungan, dalam semua kemudahan-kemudahan dalam at-tawasulil ijtima'i, dalam media sosial. Ialah sekali dibuat kesimpulan, ya Ummi Rayyan, wahai ibu Rayyan, fi ra'yi, pada pandangan saya, innal hatifaz zaki, sesungguhnya telefon pintar ni daruri, penting. Li'annahu, kerana ianya, Ustazah terpaksa lajukan sebab Ustazah ini bukan kelas yang betul, jadi harap awak fokuslah sekejap sebab Ustazah pun tak nak guna masa yang lama, sekadar nak menghabiskan silibus, kemudian cerita sikit apa yang perlu awak buat persediaan, itu saja. Okey, sambung. Yang kotak bawah sekali, innal hatifaz zakiyya daruriyun li'annahu yusa'idu tullab fid dirasah. Dia kata apa? Daruri ni penting. Lain tadi, kalau mudarat, mudarat. Kalau daruri, maksudnya penting. Li'annahu yusa'idu tullab. Kerana ianya tu membantu pelajar-pelajar fid dirasah, dalam pelajaran. Wala nunkiru, dan kita tidak boleh ingkar, kita tak boleh nak nafikan annal hatifaz zakiyah, sesungguhnya telefon pintar ni wasilah ataupun perantaraan, medium perantaraan lil ittisal, untuk menghubungilah, untuk perhubungan, wa tabadulil ma'lumat, dan bertukar-tukar maklumat fi hadhil ayyam, pada hari ini. Innal hatifaz zakiyya mufidun lahum. Sesungguhnya telefon pintar ni sangat berfaedah lah kepada mereka. Okey. Boleh tengok study sikit untuk An-Nusus muka surat yang 75 ni. Nanti awak tengok muka surat 75. Perhatikan isim kana, isim inna, dan perkataan-perkataan dalam tu tolong hadamlah dia punya maksud, seerti mana perkataan yang agak-agak boleh dibuat perkataan seerti dan berlawanan. Okey. Alhamdulillah dah selesai. Okey, untuk untuk persediaan peperiksaan, okey. Kita dah belajar tajuk 1 hingga tajuk 4. Secara keseluruhannya, tajuk 1 hingga tajuk 4 akan ada dalam soalan ujian setara yang awak akan jawab nanti. Okey, pesanan Ustazah yang pertama, yang tolong catatlah sikit kawan-kawan siapa yang sempat buat notes tu tolong buat notes. Lepas tu share dekat kawan-kawan apa yang boleh dibuat ulang kaji. Yang pertama, perkemaskan tasrif fi'il madhi, mudhari', amar. Maksudnya yang disedia awak hafal sebelum ni. Kalau masih samar-samar, tolong list out kan nota-nota yang lama tu, tengok huwa fa'ala, yaf'alu, if'al. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar yang sulasi. Maksudnya masa lawa form belajar. Kemaskan tasrif fi'il madhi, mudhari', amar yang dah sedia ada. Refresh semula. Hafal semula. Pastikan ingat. Yang kedua, buat jadual tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar bagi wazan if'al, fa'il. Yang ni yang ada dalam tajuk 1. Kena tengok balik. Dalam tajuk 1, boleh tengok sama-sama. Dalam tajuk 1, kalau nak rujuk semula, muka surat 3 tu. Apa yang Ustazah kata? Buat jadual tasrif fi'il madhi, mudhari' dan amar bagi wazan af'al, fa'ala,
Dan fa'ala dan istaf'ala. Jumpa tak? Muka surat 3. Jumpa tak? Ada orang tak ni? Kita cakap seorang-seorang. Okey, itu poin yang kedua. Jadual tasrif fi'il madhi mudhari' amr bagi wazan af'ala, fa'ala, fa'ala dan istaf'ala. Macam mana nak buat jadual wazan untuk tasrif tersebut? Awak buat persamaan macam tasrif fi'il madhi mudhari' dan amr yang dulu belajar. Contoh dia, huwa fa'ala. Jadi huwa kalau fi'il madhi af'ala. Af'ala tu buatlah af'ala, af'ala, af'alu. Maksudnya tasrif dia. Jadual tasrif. Start daripada huwa sampai nahnu. Faham? Lepas tu fi'il mudhari' pula. Yuf'ilu. Kalau yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna. Cuma berbeza apa? Baris sahaja. Faham? Jadi untuk fi'il madhi, mudhari' dan amar dan untuk wazan af'ala, fa'ala, fa'ala dan istaf'ala. Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga, rujuk semula isim fa'il. Isim fa'il dah belajar sebelum ni. Tengok isim fa'il untuk sulasi macam mana, ghairu sulasi macam mana. Untuk sulasi satu je wazan yang kita guna iaitu fa'ilun. Macam mana untuk sulasi guna fa'ilun. Kalau ghairu sulasi ada 4 wazan yang kita kena ingat. Yang wazan itu berasal daripada wazan yang di bab pertama. Af'ala, fa'ala, fa'ala dan istaf'ala. Jadi dia berubah menjadi muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun dan mustaf'ilun. Yang itu ada di tajuk yang kedua. Boleh rujuk untuk muka surat. Senang Ustazah sebut ni, senang awak nak buat revision terus. Dalam muka surat nak Ustazah menangis tadi. Siapa jumpa? Tajuk kedua. Jumpa tak? Untuk ismul fa'il. Ada orang jumpa? Dia dah belajar dah sebelum ni. Cuma Ustazah nak suruh awak muka surat 44 dan 45. Okay? Untuk poin yang ketiga, rujuk semula ismul fa'il. Dah ada dah dalam buku nota yang awak salin sebelum ni pun sebenarnya. Ismul fa'il dalam buku surat 44 dan 45. Okey, kemudian ismul maf'ul. Catat semula ismul maf'ul. Ismul maf'ul untuk fi'il sulasi, fi'il sahih, fi'il mudha'af, fi'il naqis dan fi'il ajwaf. Isim maf'ul ni satu je, dia punya wazan dia atas maf'ulun. Dalam tajuk yang ketiga. Ismul maf'ul. Tajuk ketiga, betul? Tajuk ketiga. Okey, boleh rujuk dalam tajuk yang ketiga. Dia ismul maf'ul ni satu je wazan dia, maf'ulun. Cuma berbeza fi'il lah, ada fi'il sahih, fi'il mudha'af. Okey, yang seterusnya, poin yang seterusnya, yang tadi tu dia berada di bawah tajuk soraf. Soraf ni perkataan imbuhan. Maksudnya yang saya sebut tadi ada 4 poin tu. 4 poin tu dia akan berkaitan dengan soalan-soalan yang berkaitan soraf. Soraf ni perkataan imbuhan. Dia akan berkaitan dengan soalan yang bina ayat menggunakan perkataan imbuhan tersebut. Contohnya apa? Contohnya macam bina ayat berdasarkan wazan mufa'il. Contoh. Ataupun bina ayat berdasarkan wazan maf'ulun. Jadi kena buat nota, keluarkan wazan, tepi wazan tu contoh perkataan, kemudian terus buat nota contoh ayat. Faham tak? Okey, 4 poin tadi. Yang tu berkaitan dengan soraf. Okey, boleh saya teruskan?
Okey, seterusnya poin untuk berkaitan dengan kaedah nahwu, grammar ataupun apa qawaid nahwiyah berkaitan dengan grammar. Perkemaskan semula at-tarkibul idhafi, yang mana at-tarkibul idhafi tu dalam dia ada mudhaf, perkataan mudhaf dan mudhafun ilaih, ataupun mudhaf dan mudhafun ilaih tu isim campur dengan isim. Yang kedua, perkemaskan at-tarkibun na'ti. Tarkibun na'ti ni ada perkataan man'uz dan na'az, yang mana perkataan tu ada isim dengan sifat ataupun adjektif. Yang ketiga, fi'il ta'biri. Fi'il ta'biri ni ada fi'il dengan huruf jar. Yang ni senang je tapi kena catat lah supaya awak boleh buat revision secara kasar. Yang ni mudah. Yang keempat, zaraf. Zaraf tu apa? Kedudukan. Kedudukan yang berkaitan dengan zaraf makan ataupun zaraf zaman. Zaraf makan dengan zaraf zaman ada perkataan yang berkaitan apa? Contohnya tahta, bawah, amama, di hadapan, baina, di antara. Itulah. Dan yang ni pun boleh juga harfu jar. Harfu jar tu termasuk dalam fi'il ta'biri tadilah. Fi'il ta'biri dia fi'il campur dengan huruf jar. Fi'il tu sebenarnya tak kisah sama ada fi'il madhi, mudhari' ataupun amar, dan dia bercampur. Kebiasaannya fi'il madhi dan mudhari' lah yang famous. Dia akan bersambung dengan huruf jar. Itu fi'il ta'biri. Okey, itu berkaitan kaedah nahwu yang melibatkan perkataan, rangkai kata ataupun tarkib. Okey, seterusnya perkataan kaedah nahwu yang berkaitan dengan al-jumal, ayat. Bahagian ayat ni, ayat yang panjang tu, satu ayat, kena ingat, kena buat revision sikit berkaitan fa'il, maf'ulun bih, naibul fa'il dan fi'il majhul. Saya ulang, yang ni pun dah ada dalam tajuk yang pertama, fa'il. Fa'il tu apa? Pelaku. Maf'ulun bih tu apa? Orang yang benda ataupun objek yang dilakukan. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il tu maksudnya apa? Ayat yang naibul fa'il tu macam mana? Lepas tu fi'il majhul. Itu poin yang pertama. Fa'il, maf'ulun bih, naibul fa'il dan fi'il majhul. Yang kedua, mubtada'. Mubtada' ni yang Suzah terangkan, dalam mubtada' kena kebiasaan adalah jumlah ismiyah. Mubtada' jumlah ismiyah. Dalam mubtada' tu mesti jumlah ismiyah, kemudian bila masuk inna, bila masuk kana, dia jadi macam mana? Yang mana satu isim kana, yang mana satu khabar kana, yang mana satu isim inna, yang mana satu khabar inna. Itu poin yang kedua. Kena tahu mubtada', khabar, kemudian bila masuk inna dan kana, yang mana satu isim kana atau isim inna dia, yang mana satu khabar inna dan khabar kana dia. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Kena fi'il mudhari' yang dah dipelajari, tanda-tanda. Fi'il mudhari' tu ada marfu', mansub, majzum. Yang perkataan fi'il mudhari' marfu', mansub, majzum tu boleh tengok dalam tajuk yang ketiga, tak silap Ustazah. Boleh tengok Lepas tu seterusnya jumlah ataupun ayat yang mengandungi perkataan zu. Tu sikit je perkataan zu tu. Dah ada nota sebelum ni, boleh rujuk semula. Dan al-istifham bi ayyu, kata tanya yang mengandungi perkataan ayyu yang bermaksud mana satu. Okey. Untuk soalan kefahaman, boleh buat revision tentang tajuk yang an-nusus tadi. Kemudian soalan insya, awak boleh buat revision berkaitan tajuk yang keempat. Okey, itu saja rasanya. Ustazah tak nak ambil masa yang lama. Ada apa-apa soalan? Siapa yang catat tu dia beruntunglah. Orang yang catat tu boleh share-share kat kawan-kawan. Paling tidak bahagi dalam grup tu, okey, kawan ni buat tajuk ni, boleh terangkan yang ni. Okey.
Orang lain ambil yang bahagian contohnya tajuk yang ketiga, apa yang ada tajuk yang ketiga, dia share lah apa yang ada dalam tajuk ketiga. Macam tu. Ya, ada soalan tak? Kalau tak ada, ya. Nanti ada soalan i'rab ke? Ada. Itu soalan wajib. Yang boleh tengok dalam GC bentuk soalan penuh yang SPM tu, kita memang ikut format soalan penuh SPM, cuma dikurangkan jumlah soalan tu saja. Semua format ada, cuma contoh dalam soalan tu, dalam satu soalan tu dia ada 3, dia akan tinggal 1 ataupun tinggal 2, macam tu lah, dikurangkan, tu saja. I'rab tu tetap ada. Contoh, kalau i'rab untuk fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'il mudhari' marfu' bidhammah. Sebab itulah Ustazah sebut tadi poin-poin dia. Kena tengok semula fa'il, maf'ulun bih, naibul fa'il, tu khabar, mubtada. Benda tu semua sebenarnya dah ada nota. Dan boleh buat dalam GC tu semua ada. Tinggal awak je buka ke tak. Paling tidak buka, tengok, buatlah jadual sendiri. Malam-malam tengok dulu satu persatu. Lepas tu tengok contoh ayat dia. Barulah awak akan nampak macam mana. I'rab tu memang akan ada. Okay? Lagi ada soalan tak? Saya rasa Ustazah dah terangkan semuanya. Okay, Mariam. Nanti exam ada subjektif juga ke? Yang terbaru rasanya tak ada. Cumanya dia soalan tu macam bersambung-sambung, awak kena ayat tu kena lengkap lah. Mungkin terabur cuma susun-susun macam tu je. Macam tu lah, kemungkinan lah macam tu. Ustazah pun tak pasti sangat sebab mungkin kelas Ustazah fahami lah kot lah lebih jelas tentang soalan yang sebenar sebab dia penyelaras dia yang buat. Lagi ada soalan tak? Ada? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, okey last. Di kesempatan ini, Ustazah minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Ustazah doakan semua orang boleh jawab dengan baik, diterangkan hati, jawablah dengan baik. Ilmu ni ilmu Allah. Cikgu-cikgu ni hanya perantaraan, wasilah, medium perantaraan untuk menyampaikan ilmu. Tak kiralah awak belajar dengan siapa, satu saja. Jangan suka membandingkan guru di antara guru-guru. Mungkin betul kita tak boleh masuk dengan cara guru tu, kita tak faham, cikgu tu ajar. Memang itu biasa. Itu secara teori, itu secara fizikal yang kita sebagai manusia biasa, kita akan menilai macam tu. Tapi awak kena ingat satu perkara yang lebih utama ialah ilmu kita ni, semua ilmu yang kita pelajari itu datangnya daripada Allah. Allah yang bagi. Jadi, yang pertama jaga niat kita. Jaga niat, sentiasa kita ni nak belajar, nak cari ilmu ni kerana Allah. Kalau niat kita baik, kita belajarlah dengan siapa pun, dengan orang yang macam mana pun, dengan cikgu yang macam mana pun, kalau kita minta kepada Allah supaya terangkan hati kita semasa belajar, insya-Allah siapa pun yang mengajar kita, kita akan dapat faham. Walaupun bukan hari ini, insya-Allah esok lusa akan faham. Yang penting jaga keberkatan ilmu, jaga adab kita sebagai seorang pelajar. Kena ingat ilmu tu Allah punya. Cikgu-cikgu hanya perantaraan. Cikgu sains ke, cikgu fizik ke, cikgu kimia ke, mereka tu semua hanya perantaraan. Ilmu ni Allah yang punya. Kita sebagai pelajar, kita sebagai hamba kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Setiap hari betulkan niat, aku nak belajar kerana Allah. Aku nak belajar hari ini minta pada Allah terangkan hati, mudahkan aku belajar supaya apa yang cikgu sampaikan tu aku faham. Jadi kita kan, sikap kita rajin, malas. Orang rajin macam mana sekalipun dia boleh buat. Tugasan yang cikgu bagi semua boleh hantar. Kalau orang malas, memang sentiasa akan beralasan. Yang itulah internet slow lah, apalah, sakit lah, kepala lah, apalah, macam-macam. Tapi pokok pangkalnya diri kita sendiri kan. Awak pun dah makin lama makin besar, yang esok-esok akan menjadi melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Jadi sekarang ni belajarlah betul-betul.
Subjek bahasa Arab, semua pelajar memang akan ambil sampai SPM-RSM. Negara kita ni PM sementara kan, PM kita ni memang yang baru. So, kita tak tahu lagi. Ketua kita ni, kita anda marah. MRSM anda marah. Banyak percampuran politik. Dia tak sama macam sekolah KPM. Jadi, takut-takut bila tahun depan, lain pula ceritanya. Jadi, sebab tu Ustazah tak suka nak sentuh siapa ambil belajar bahasa Arab, siapa tak ambil. Jadi, sebab awak ni ambil SPM, ambil bahasa Arab sampai SPM RSM. Perbezaan SPM RSM dengan SPM tu tak jauh. Sangat rugi kalau kita tak teruskan, alang-alang kita menyeluk perkasam, kenapa tak sampai ke hujung kan? Kenapa tak sampai ke pangkalan kan? Apa salahnya kalau kita belajar sungguh-sungguh? Tak rugi. Jadi pokok pangkalnya diri kita sendiri, hati kita sendiri. Apa yang kita belajar hari ni, apa yang cikgu sampaikan tu, jangan main-main, jangan suka ambil mudah, jangan suka ambil sambil lewa. Di mana apa yang cikgu sampaikan tu semua ilmu, semua ada keberkatan. Jadi belajar online semua atas diri kita sendiri, atas sikap kita sendiri. Kita disiplin dengan ilmu, disiplin dengan pembelajaran online, insya-Allah semua berjaya. Masih belum terlambat, belajarlah elok-elok, betulkan niat. Kalau rasa kita masih tak banyak lagi yang perlu dibaiki, perbaikilah bermula daripada sekarang sebelum awak menjejaki SPM. Jaga solat, jaga adab, jagalah disiplin kita sebagai seorang pelajar, disiplin kita sebagai seorang anak, disiplin kita sebagai seorang pemimpin. Jadi tolong jaga tu, okey? Ustazah minta maaf. Ini kelas terakhir Ustazah bersama pelajar-pelajar 4F. InsyaAllah lepas periksa awak akan terus bersama dengan Ustaz Izzuddin Helmi. Ustazah akan pegang satu kelas je lah, 4D. Okay? Itu saja daripada Ustazah. Kalau ada apa-apa persoalan masih boleh nak WhatsApp Ustazah untuk tanya apa-apa. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih siapa yang hadir malam ni, yang boleh luangkan masa bersama Ustazah. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah beri balasan yang terbaik. Semoga Allah sentiasa terangkan hati semua. Semoga Allah beri kesihatan yang baik kepada kita semua supaya kita dapat mampu lagi beribadah. Allah masih bagi peluang pada kita untuk bernafas, untuk hidup lagi dekat dunia ni, buat yang terbaik. Jadi seorang anak yang betul-betul berkhidmat pada kedua ibu bapa dia. Kita tak tahu kita mati bila. Kalau seorang pelajar yang boleh memberi khidmat yang terbaik kepada gurunya. Kalau seorang abang yang boleh mampu mendidik, membimbing adik-adiknya. Seorang kakak yang boleh memberi contoh kepada adik-adiknya. Nah, itu saja daripada Ustazah. Wallahu a'lam. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu sebenarnya disandarkan pada diri Ustazah sendiri. Apa-apa pun buatlah yang terbaik untuk diri sendiri supaya akhirnya kamu nak jadi nanti semua orang ni yang ada di depan Ustazah ni nak jadi seorang engineer hufaz, seorang doktor hufaz, seorang CEO hufaz, seorang businessman hufaz. Semuanya yang bukan calang-calang. Dan hari ini kalau kita rasa kita lemah, sebenarnya esok hari ini je kita lemah. Manusia ni ibarat roda kan. Jadi esok dia boleh naik, lusa dia boleh turun. Jangan suka mengata orang ni macam tu macam ni sebab kita belum diuji seperti dia. Jadi yang lemah jangan terus rasa lemah, yang bersemangat teruskan bersemangat dan kekalkan, konsistenkan awak punya pembelajaran tu supaya lebih baik lagi. Okey. Itu saja daripada Allah. Itu saja daripada Ustazah. Wallahu a'lam. Okey, tak ada apa dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Syukran jazilan. Terima kasih. Terima kasih Zaza.